Dalam hadis ada disebutkan, umat ini akan mengalami 4 zaman. Yang pertama ialah zaman khalifah, iaitulah khulafa ar-rasyidin. Zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, zaman-zaman keagungan Islam. Itu dinamakan sebagai zaman khilafah. Kemudian Nabi SAW bagi tahu kamu akan berpindah kepada satu zaman mulkiyah, iaitulah zaman di mana kamu khilafah-khilafah Islamiah ini yang dilantik melalui syura, lantikan daripada syura mesyuarat. Hang lantik Abu Bakar, lepas tu Abu Bakar pula lantik Umar, Umar pula lantik Uthman. Sistem itu akan diteruskan oleh sistem mulkiyah, iaitu sistem raja-raja, sistem monarki, iaitu pak raja, lepas tu waris pada anak dia, anak waris pada cucu, cucu waris pada cicit, cicit waris pada waris. Lepas tu hancur Umayyah, ganti dengan Abbasiyah, Abbasiyah pula waris kepada anak dia, Abbasiyah pula hancur. Digantikan dengan apa? Mamluk kan? Mamluk dulu, lepas tu barulah kepada Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah pun bagi kepada anak dia sampai kepada 26 Rejab 1342. Ketika itulah berakhirnya zaman mulkiyah. Dan ketika itu kamu akan berpindah kepada zaman yang ketiga. Zaman yang ketiga itu ialah zaman firqah. Firqah daripada perkataan fariq, tafriq. Al-faruq maksud dia pisah. Zaman di mana umat Islam akan terpisah-pisah semuanya. Mereka akan berada dalam firqah-firqah tertentu, pecahan-pecahan kelompok-kelompok tertentu. Pada tahun 1924 khalifah jatuh, kita tak ada pemimpin, tak ada satu khalifah Islam yang memimpin seluruh umat Islam, tak ada. Mula dipecah-pecahkan kepada negara-negeri yang kecil-kecil, daerah kecil-kecil, dipecahkan kepada jemaah-jemaah. Ada jadi jemaah tabligh, ada jadi jemaah ikhwan muslimin, ada jadi jemaah politik, ada jadi jemaah usrah, ada jadi jemaah macam-macam jemaah. Pecah pada masing-masing ada ketua masing-masing. Itulah zaman firqah. Zaman umat Islam berada di bawah bimbingan guru masing-masing, di bawah bimbingan pemimpin gerakan mereka sahaja. Zaman firqah ini adalah zaman saling menyalahkan. Hang salah, aku betul, hang salah, aku salah, hang betul. Dia macam tu, berkelahi. Oh, patutnya kita mesti pertahankan yang ni, hang ni duk sibuk yang ni saja, patutnya hang kena buat macam kami. Depa pula kata hang pak duk sibuk yang tu saja, patutnya buat macam kami. Berkelahi, masing-masing berkelahi. Itu zaman firqah bermula 1924. Dan Nabi SAW meneruskan zaman yang keempat. Zaman firqah ini akan berakhir. Zaman firqah ini akan berakhir. Zaman firqah ini akan berakhir. Semuanya akan digabungkan semula oleh satu orang laki-laki yang Nabi SAW beritahu akan datang daripada sulbi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Datang daripada keluargaku, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, nama ibunya seperti nama ibuku. Wajahnya tidak seperti aku, tetapi akhlaknya seperti aku. Dan dia digelar sebagai Khilafah Al-Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Bapa dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Maknya Aminah binti Abdul Wahab. Dan ketika lelaki ini datang, dia akan menggabungkan semua firqah-firqah, jemaah tarekat ke, jemaah dakwah ke, jemaah usrah ke, semua akan digabungkan di bawah satu khilafah Islamiyah manhaj nubuwah, yang tu disebutkan oleh Nabi SAW fasa yang keempat, nombor 4. Bila tu? Kita dah mengalami 3 zaman, nak masuk zaman yang terakhir. Dan ini berkait dengan Isra' dan Mi'raj tadi tu, sebab tempatnya di Palestin, tempat yang barakah. Di situlah akan dimulakan khalifah Islamiyah oleh Imam Al-Mahdi nanti. Macam tu. Ke-9 lah. Baik. Jadi tuan-tuan, saya nak tutup malam ini punya cerita dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada menyatakan, pada setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan menghantar seorang mujaddid. Mujaddid datang daripada perkataan jadid, maksud dia baru. Mujaddid ialah orang yang akan memperbaharui. Dia ni adalah orang yang akan menambah baikan, memperbaharui benda yang sedia ada dan menjadikan sesuatu yang lebih baik.
memperbaharui. Mereka ini adalah mujaddid di dalam agama. Setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun. 100 tahun ada seorang. 100 tahun ada seorang. 100 tahun ada seorang. Dia akan diikuti oleh seluruh umat Islam. Kalau tak seluruh, majoriti umat Islam. Jadi 100 tahun yang pertama ada satu tokoh. 100 tahun yang kedua ada satu tokoh. 100 tahun yang ketiga ada satu tokoh. 100 tahun yang keempat ada satu tokoh. Dan kenapa saya bagi tahu semalam adalah hari yang begitu besar? Sebab sudah genap 100 tahun selepas khilafah Islamiah runtuh. Ini tentang faham sendirilah. Kita tunggu